Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So kita berjumpa lagi hari ini untuk slide yang seterusnya ataupun untuk video yang seterusnya bagi sambungan subtopik di bawah bab 3 pemasaran. So untuk hari ini saya Puan Azira akan menyambung semula untuk subtopik 3.2 iaitu pemasaran sasaran, iaitu kita akan lihat di bawah konsep pasaran sasaran dan kita akan lihat juga di bawah langkah-langkah menentukan pasaran sasaran yang melibatkan segmentasi, sasaran pasaran dan juga pemposisian. Tapi untuk hari ini kita akan lihat dari 3.2 sehingga 3.3a sahaja ya. Teruskan dengan 3.2 iaitu pemasaran sasaran yang menerangkan di bawah pemasaran sasaran tentang konsep pemasaran sasaran. So yang pertama, apakah konsep ataupun yang dimaksudkan dengan pasaran? So pasaran ini adalah merupakan individu atau organisasi yang mempunyai minat, kuasa beli dan kesanggupan untuk membeli suatu produk atau perkhidmatan yang boleh memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Okay, contoh kalau kita fokus kepada pasaran kanak-kanak ataupun pasaran remaja atau pasaran dewasa. Contoh kalau pasaran kanak-kanak, jadi dia punya produk mungkin melibatkan produk mainan ataupun produk-produk tentang pakaian kanak-kanak ataupun yang berkaitan dengan produk kanak-kanak lah. Begitu juga dengan pasaran kalau kita pilih untuk pasaran remaja ataupun pasaran dewasa. Jadi konsep yang kita akan lihat untuk konsep yang kedua adalah pasaran sasar. Pasaran sasar ini ataupun target market adalah satu pasaran yang ingin ditumpukan ataupun difokuskan dan keperhatian oleh sebuah firma yang mengeluarkan suatu produk. Contoh di sini, kalau tadi kita ada lihat ada pasaran kanak-kanak, remaja, dewasa, tapi kalau kita fokus kepada pasaran kanak-kanak sahaja, so ataupun kalau kita target kepada pasaran kanak-kanak, kita akan hasilkan produk yang bersesuaian dengan pasaran kanak-kanak sahaja. Okey, jadi itu untuk konsep di bawah pemasaran sasaran yang melibatkan pasaran dan juga pasaran sasar. Okey, jadi pelajar kita sambung kepada yang seterusnya. Di sini ada sedikit slide yang kita lihat perbezaan di antara pasaran dan juga pasaran sasar. Contoh kita punya pasaran libatkan kanak-kanak tadi ya, remaja dan dewasa. Tapi akhirnya kita target ataupun kita fokus ataupun kita tumpukan ataupun kita sasarkan kepada kanak-kanak sahaja. Kita teruskan dengan subtopik yang seterusnya iaitu subtopik 3.3 yang melibatkan langkah-langkah di dalam menentukan pasaran sasaran. So ada 3 langkah yang akan kita lihat. Yang pertama segmentasi, yang kedua penyasaran pasaran, dan yang ketiga pemposisian. Okey, untuk hari ini kita hanya fokus kepada segmentasi ya. So kita teruskan. Jadi untuk segmentasi pasaran, ia adalah pembahagian pasaran yang besar ataupun yang pelbagai kepada pasaran yang kecil berdasarkan keperluan, ciri dan kriteria yang sama. Jadi tujuannya supaya syarikat lebih senang memahami keperluan dan kehendak pelanggan. So kita lihat segmentasi ini daripada pelbagai jenis pasaran. Contoh tadi kita ada pasaran kanak-kanak, pasaran dewasa, pasaran remaja. Kita akan fokus kepada pasaran yang lebih kecil, contoh kanak-kanak kan. Okey, kita sambung. So untuk segmentasi, kita akan lihat ada 4 asas-asas segmentasi yang perlu difokuskan. So yang pertama, asas yang pertama adalah geografi, yang kedua demografi, yang ketiga dari segi gelagat dan yang keempat psikografi. So kita akan huraikan selepas ini dengan lebih detail tentang keempat asas-asas segmentasi. Okey. Kita pergi kepada asas yang pertama
iaitu geografi. So geografi, bukan pelajaran geografi. So geografi ini ialah kaedah di mana ia membahagikan pasaran kepada unit-unit atau kumpulan geografi yang berbeza berdasarkan lokasi seperti wilayah, negara, negeri, kawasan, daerah, cuaca, musim dan lain-lain. So contoh kalau kita lihat kat sini, kalau kita ambil contoh Speedmart, Pasaraya Speedmart mensasarkan pengguna di kawasan luar bandar. Itu contohnya, maksudnya dia melihat kepada asas segmentasi yang melibatkan luar bandar. Ataupun mungkin juga Speedmart ini dia mensasarkan pengguna di negeri Pahang sahaja contoh. Itu adalah melibatkan pasaran yang disasarkan melibatkan geografi. So kalau terlihat kepada yang kedua pula iaitu demografi, di mana pembahagian pasaran berdasarkan umur, jantina, saiz keluarga, pendidikan, pendapatan, agama, bangsa, kewarganegaraan, kitaran hayat keluarga dan pekerjaan. Okay, contoh kat sini, kalau kita lihat minyak wangi untuk wanita dan lelaki. So, pembahagian ini berdasarkan jantina. Mungkin juga kalau kita lihat dari segi umur. Okay, contoh kita ingin mengeluarkan produk pakaian untuk kanak-kanak sahaja. Ataupun umur di antara 6 sehingga 12 tahun. Itu kalau berdasarkan umur. So, kita sambung untuk yang seterusnya, yang ketiga, asas segmentasi yang melibatkan psikografi. So, psikografi ini melibatkan pembahagian pasaran mengikut kelas sosial, personaliti dan gaya hidup. Contoh di sini, gaya hidup pengguna masa kini yang gemar ke pusat gym untuk aktiviti riadah dan mengamalkan gaya hidup sihat. Jadi ini gaya hidup yang sekarang. Mungkin sekarang kalau kita lihat mungkin gaya hidup ke arah aktiviti-aktiviti yang melibatkan makanan sihat contoh. Jadi kita akan lihat pengeluaran ataupun produk yang melibatkan makanan sihat ataupun suplemen produk kan. Kerana gaya hidup untuk lebih sihat untuk pengguna-penggunanya. Okay, yang keempat kita lihat asas yang terakhir iaitu gelagat. Gelagat ialah pembahagian pasaran mengikut status pengguna, faedah yang dicari, tahap kesetiaan, situasi pengguna dan kadar penggunaan. Contoh kat sini yang diberi, Ramly Burger akan terus menyediakan makanan sejuk beku yang berkualiti kepada penggunanya yang setia. So ini merujuk kepada loyalty ataupun kita punya kesetiaan pengguna lah. Dan kita juga boleh ambil kira dari segi contoh faedah yang dicari. Contoh pengguna mencari produk yang memberikan faedah kepada pengguna. Contoh produk yang akan berikan kesan. Contoh kalau shampoo ataupun contoh kalau berus gigi, ubat gigi yang biasa kita pakai, contoh Colgate kan. Okay, jadi itu juga tahap kesetiaan pengguna kan. Okay, dan juga produk-produk yang lain lah. Okay, seterusnya kita selesai di sini saja untuk kuliah pada hari ini. Jadi kita habis sehingga subtopik 3.2 dan 3.3a sahaja dan kita akan sambung dengan subtopik yang seterusnya untuk video yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.